أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Tengok muka surat 11. Kita Takribul Ikhwan. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bahasan sifat baqa. Apabila sudah kita kejar kata sedianya ta'ala dan bukan barunya, maka tetaplah kejak pula kata kekalnya. Sampai situ. Qala musannif rahimakumullah. Bahasan sifat baqa. Satu lagi sifat yang syarak wajibkan atas kita supaya belajar dan mengetahui dan i'tiqad. Ini dia panggil. Banyak mana sifat yang wajib pada Allah tak terbilang. Yang wajib diketahui 20. Ingat klik lah. Jadi banyak. Begitu juga mustahil pun. Perkara yang tak ada di Tuhan banyak lah, banyak. Yang wajib diketahui lawan bagi 20. Sudah. Tengok. Hak ni nombor 3 lah ni. Nombor 3 lah. Lepas pada wujud kita baca dah siap. Masuk pula dalam kumpulan apa dia? Sifat salbiah. Dulu kita baca sifat nafsiah. Sebutin itulah sifat wujud. Habis tu kita baca pula sifat kidam. Kidam tu termasuk dalam 5 sifat salbiah. Kidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi qiyamuhu ta'ala bin nafsihi wahdaniyah. 5 putih tu sifat salbiah. Ni nombor 2 sifat salbiah. Apa maksud sifat salbiah? Ulama beri supaya kita mengaji mudah. Ngaji malam ni mengaji datang pelama lah. Mengaji sifat Allah Ta'ala. Apa dia? Sifat salbiah. Orang tu dah. Bila sifat salbiah ada apa putih? Ada 5 putih. 5 putih ni lah. Hak ni hak nombor 2. Apa maksud salbiah? Sifat yang ternafi. Bila Allah Ta'ala ada sifat baqa, ternafi binasa pada Allah Ta'ala. Bila Allah ada kidam, maka tak boleh kata ada mula lah di Tuhan. Bila Tuhan itu tak semacam dengan suatu perkara, maka benda semacam tak boleh ada di Tuhan. Dia satu benda ya. Tengok tu dia panggil. Hak ni nombor 2 dipanggil sifat salbiah. Tengok. Bahasan sifat baqa. Ni sifat salbiah yang nombor 2. Mana tak? Arti baqa iaitu sifat kekal. Kekal itulah sifat. Sifat apa? Yang duduk di zat Allah Ta'ala. Dia panggil sifat lah. Jadi kita kira apa? Baqa bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu kita panggil kekal. Maka kekal itulah ternafikan binasa. Maka sebab apa kata ternafi? Kerana ternafi memang tak ada siap-siap. Kalau kata baqa itu menafikan binasa, dia ada dulu binasa, baru mari baqa, baru hilang. Dia. Sebab tu tak guru bubuh, baqa artinya tersifat salbiah, yakni sifat yang ternafikan binasa. Tengok, kita pergi kebun. Ni nak faham sifat salbiah ni. Pergi ke bendang.
Klik-klik daripada benda sampai rumah tengok litah duduk di kaki. Kita pemik parang buang litah. Itu dipanggil menafikan litah. Beza tu. Kita pergi kebun juga. Pergi kebun klik-klik litah tak ada. Itu dipanggil ternafikan litah. Itu dipanggil sifat bakar ini sifat ternafikan binasa. Binasa memang tak ada sekali-kali pada Allah. Tengok. Apabila sudah kita kejak kok mana weh? Kejak di hati tu. Bukan bahasa pulas keru lah. Kejak di hati. Apa maksud kejak di hati? Setelah mari dalil, setelah kita hujah sifat kidam. Yang lepas ni, tidak dengan jalan daur, tidak dengan jalan tasalsul. Ingat tak tulis? Dah lepas. Aku royak ya. Tidak gini Tuhan ni kawan ni buat, Tuhan kan ni buat apa ni tu? Musim kok ni tak boleh, musim kok ni tak boleh. Kesimpulan dia hati kita pegang, Tuhan mesti kidam. Sebab apa? Jalan daur pun tidak, jalan tasalsul pun tidak. Dengan jalan kita tengok akan ada alam ni, maka kata Tuhan wajib kidam. Maka kejak dah di hati kita kidam. Kejak sebab apa? Sebab kakak dah bahas lah, tak lagi lah. Tengok. Apabila sudah kita kejak ni apa? Di dalam hati tu. Kata sedianya, yakni Tuhan ni ada sifat kidam, yakni sedia, tak ada mula. Dan bukan baru. Bukan baru tu istihalah. Dia tutup kunci situ. Tuhan itu wajib dia sedia. Bukan baharu. Jadi ada dia kunci siap nak bohong lagi. Tak boleh tak? Maka apa maksud istihalah? Istihalatul mustahil dia bagi. Istihalah itu hukum bagi mustahil. Mustahil tak ada situ. Tuhan itu sedia dia. Mustahil baharu tak ada masuk capur lah akidah. Sebab benda mustahil bukan benda qadim, bukan benda baharu. Benda yang tak ada sekali-kali. Yang ada di Tuhan apa dia? Tuhan sedia tak baharu. Maka tak baharu itu dipanggil istihalah. Kita lah. Tu beza tu kita dengan Allah. Tuhan kekal dan tak binasa. Tak binasa itu juga termasuk dalam akidah. Tengok ni macam ni. Tuhan itu sedia tak baharu. Nak masuk ke mana lagi dah. Tu dia panggil istihalah itu tak baharu tu. Sedia itu wajib. Qala musannif rahimahullah. Baharu mustahil. Tak boleh mikir. Dulu kita dah mengaji ni. Allah itu sedia mustahil baharu. 20 yang wajib, 20 yang mustahil capur gena. Duk terkandung dalam 40 nak capur gena. Kekal pun duk situ Tuhan. Dalam kekal situ Tuhan juga ada juga baharu. Mana boleh ya. Maka yang ada di situ ialah tak tu. Tak binasa itu. Tak mula itu. Tak semacam itu. Tak itu yang istihalahnya. Yang terkandung dalam 40 aqaidul iman. Bukannya mustahil. Dulu ngaji dulu gitu deh. Apa deh? 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Mustahil benar tak ada maksud apa gila. Tuhan itu pendengar. Mustahil pekak. Mustahil tak mikir ni. Tak pekak tu yang masuk. Tengok. Qala musannif rahimahullah gitu. Maka tetaplah kejak pula. Bila kita kejak dah kata sedia, kita kena pula cari jalan bahas supaya berkejak pula. Kata Tuhan kekalnya ta'ala. Nak baik. Nak kata kena? Tuhan itu kekal tu. Dan tak binasa. Tengok gitu. Dia pegang siap dua-dua. Satu kekal, tak binasa. Habislah. Gitu. Maka bakonya ta'ala. Kekal tu lah. Sifat kekal tu. Ibarat daripada ternafi akhir. Apa maksud yang dikatakan kekal tu? Iaitu tidak ada akhir. Itu maksud dia tu. Kita ada akhir. Kita ada pengesuk. Apa pengesuk? Mati.
Ada tarikh mati esok kita ni. Begitu juga ada tarikh lahir. Tuhan tidak ada tarikh jadi dan tidak ada tarikh habis. Kita ada tarikh lupa. Cumanya bagi Tuhan bebas, dia nak kekal kita boleh. Dan dia nak binasa kita boleh. Tapi jenis kita makhluk ada akhir dia, yakni binasa. Maka di kita ni bersifat dengan binasa. Tuhan tak ada binasa di dia. Tu dia panggil tak binasa, itu iaitu istihalah. Kekal itu adalah wajib bagi Allah Ta'ala, wajib pada akal. Tengok. Yang ibarat daripada ternafi akhir. Apa ternafi akhir? Tidak sekali-kali ada akhir pada Allah Ta'ala. Dengan makna apa? Makna tak ada akhir tu. Kesudahan bagi adanya. Makna akhir ialah kesudahan bagi ada. Tu makna akhir. Tuhan tak ada kesudahan bagi ada. Kita ada, tapi kita ada kesudahan. Cuma tak tu bila lah. Esok ke lusa ke minggu depan ke. Kalau dia panjang mujur, tak panjang ke ketah lah. Tu dia panggil tarikh kita adalah, sudah kata gini, Nabi Allah Isa, Allah panjang umur, tapi dia ada tarikh juga. Lepas bunuh Dajjal apa semua, dia mati juga. Nabi Allah Khidir di panjang usia dia sebab dia minum air hayat, dia bagi air hidup. Tapi dia ada mati juga sebab dia sendiri bersifat dengan binasa. Tapi sebab apa dia panjang umur? Sebab Tuhan nak beri panjang. Bukan dia bersifat bersifat kekal. Tuhan memang sifat dia kekal. Tu beza Tuhan dengan kita. Tengok. Dengan makna apa dah? Akhir tu kesudahan bagi adanya. Dengan tidak bersabit dengan siapapun buat beri kekalnya Ta'ala. Tu Tuhan. Dia ni tak ada kesudahan bagi dia. Dan dia kekal tu juga tak ada tukang yang mengekalkan dia. Seperti kita. Seperti Nabi Allah Isa sampai hari ini tak hidup lagi. Kekal tak? Kekal lah sebab Tuhan beri kekal. Tapi dia bersifat binasa juga. Bila? Cukup tang esok bunuh Dajjal habis. Dia pun mati juga. Tiuk sekakala. Malaikat maut cabut nyawa. Malaikat sudah mati juga. Tengok hadis kata maut tu sendiri pun mati juga. Maut mati tu. Mati tu pun akan mati. Mana dia kita hak tak mati Tuhan saja ya. Allahu akbar. Tu dia. Sebab apa? Sebab jenis kita ni binasa. Tak kata kena. Tu dia panggil. Tak mati gini tak esok. Tengok macam Nabi Allah Isa tengok kan. Dia kekal tak? Kekal. Tapi bukan kekal sementara. Tengok. Dengan siapapun beri kekalnya itu. Tambah situ. Buat beri kekal. Tuhan kekal bukan sabit. Ada tukang yang buat beri kekal. Memang dia bersifat kekal. Tengok. Hanya ia Allah Ta'ala tu yang bangsa kekal, yakni yang bersifat kekal. Itu dia panggil jadi kita nak cari bukti tu. Bukan dia kata gitu saja. Sagi kita kena bahas dengan otak supaya kejap kata mana bukti kekal tu. Pegang percaya dah kata Tuhan kekal, tapi mana bukti? Ustaz Zamri royak tak lepas lagi. Sebab tu dia mengaji tauhid, dia kena bahas pula. Kena pakai otak. Kena pakai otak. Sifat-sifat Tuhan. Sebab tu kita tak mahu nama Allah ni orang lain. Tapi dah kena mahkamah sivil. Mahkamah sivil meluluskan perkataan Allah dipakai kepada bangsa orang Kristian. Ada juga setengah ustaz kata apa salahnya? Awak apa awak itu Allah ni alif lam ha ataupun sebutan Allah tu dia bukan oleh hina tak kawan. Dia khas pada makna, khas pada lafaz. Pada lafaz Allah itu khas. Apa maksud khas? Allah tu hanya untuk Tuhan ya. Untuk Tuhan yang bersifat kamalat. Jadi Allah tu tak boleh nama orang lain.
Beranak kue mari nak buat nama anak, nama apa? Nama Allah. Tak boleh, haram. Itu maksud dia khas pada nama dia. Dan khas pada maksud Allah. Allah apa maksud? Apa arti maksud? Makna bagi erti itu. Allah. Allah apa dia? Iaitu ma'bubi haqqin, yang disembah dengan sebenar. Jadi kita bimbang tak mana weh? Saya bimbang ke satu perkara. Bila boleh nama Allah, alif lam lam ha juga tulis. Kita pun alif lam lam ha juga. Bagi demo Allah ni nak tulis di punggung boleh. Dia buat tatu tulis di punggung. Kita pergi report polis. Bagi kami tak apa nama saja. Dia mula keliru dah weh. Dia pergi kedai mozaik pula mengukir buat mozaik jambang tulis Allah. Baru lawa tengok. Kita nak kata apa tekah tu? Kita nak lawan dah diluluhkan. Bagi kita tak boleh, bagi dia mah boleh. Jadi sama dengan kita. Esok ni nama Allah dihina rata-rata. Jadi kalau esok mula-mula orang kafir hina, lama-lama generasi depan, nama apa ni awak tak tahu. Pening lah. Tu yang kita bimbang ni. Bagi kita memang nama Allah huruf alif lam lam kita letak tempat mulia. Lah jamaah tak boleh masuk. Bagi dia mau ikut dah. Tu tak beri mic tu. Tapi ada juga ustaz kata tak apa. Ustaz apa tu cari kayu cabang gejang masuk dalam pecah. Aku pun tak reti. Ni tuan-tuan. Bukan saja-saja serenok tahan tak. Sebab bagi kita Allah khas. Tak boleh nak tulis Allah la ilaha la jamaah. Haram tu. Kalau niat nak perhina kafir tu. Bukan kita tengok. Siapa saja sibuk eleh gitu kafir tu. Jatuh kafir bukan kita tu Fathur Rawi tak. Saya baca di padanya. Siapa saja meringan-ringan mempelekehkan nama Allah, maka jadi kafir ia. Tapi bila boleh puak nung, dia bukan kira dia mah tu. Dia ukir di punggung, dia boh di tek. Main dah lah weh. Tengok, orang putih. Boh di punggung. Dia mau ada hukum hakam apa kita. Jadi jangan buat mudah main. Sebab tu Allah khas hanya untuk Tuhan saja. Dan nama dia Allah tak boleh dihina tak kawan. Tapi mahkamah dah luluh dah. Sebab negara kita negara sekular negara kita ni. Sekular lah yang diperintah oleh orang Islam. Sistem dia sekular. Bukan sistem Islam. Sistem Islam berpandu Al-Quran hadis. Ni dah dia sistem sekular. Nak buat kena. Kita juga ya tabuh lawan berasak. Kita royak tak reti. Ayolah. Bukan ustaz tak royak. Royak habis cakap. Nak lebih. Takat ustaz tukar ustaz. Hanya ni buat apa lah. Kita nak tukar satu lah tu. Sistem tu. Tak boleh. Lah ni nak buat apa dah sikit. Nak tukar. Nak bergubal undang-undang. Tak boleh lah ni. Tekah Melayu kita banyak dulu. Tak mau buat tu dia tu. Padang kau masuk. Masa kita ramai dulu tak mau. Bila kita royak takut ikut Islam, takut tak maju. Ni dia lah ni. Lah ni kita sikit nak buat apa payah. Payah tuan-tuan. Qala musannif rahimakumullah. Faham sebab tu nak buat apa fikir tengok. Benar mudarat kok mana. Mudarat agama jangan turun. Habis tengok kita gitu. Adapun akhir dengan makna yang tinggal kemudian daripada binasa makhluk, maka tidak dinafikan dia kerana sabit pada firman-Nya. Tu ayat Quran kata wal awwalu wal akhiru. Memang sungguh Tuhan yang terakhir tinggal esok. Bila binasa semua tinggal dia. Dia tak binasa. Tengok tu. Tak dinafikan kerana sabit pada firman-Nya. Allah royak lah Quran dah weh. Allah royak. Mana dia? Wal awwalu wal akhiru. Dia yang terakhir. Kita habis hancur lebur, dia ada situ. Tuhan. Kalau tak jadi kita pun dia ada. Kita ni harus saja dia jadi. Bukan wajib bagi Allah jadi kita ni. Harus saja. Sebab apa di kita jadi? Sebab dia ada sifat kehendak dia panggil. Dia berkehendak jadi kita.
Bukan sabit Allah ada kita kena ada. Tak ada kita pun Allah ada. Itu dia panggil harus pada Allah Ta'ala menjadikan kita. Bukan wajib pada Allah Ta'ala menjadi kita. Harus saja. Kau je nak buat orang jenis kepala turun bawah, kaki ni atas boleh tak? Harus ikut dia lah. Tapi dia dah kena jadi kepala duduk atas, kaki duduk bawah. Kalau tidak dia peniau dia kata Tuhan nak buat kita makan kok punggung, berak kok mulut. Boleh tak? Boleh weh? Boleh, harus bagi Allah Ta'ala. Tapi dia kehendak sebab dia janjilah Quran ayat. Sungguhnya aku muliakan anak Adam. Walaqad karamna bani Adam. Demi sesungguhnya Allah muliakan bani Adam, anak Adam ni. Tidak dia buat huduh kita lah. Aku nak bersyarah kena tongek punggung kat Umar tongek punggung kat aku. Tapi dia kata mulianya anak Adam, dia buat molek kita. Makan kok ni, tubik kok ni. Udah pusing kau tu nak kata kena. Boleh dah buat? Boleh. Bukan wajib atas dia buat atas kepala kita atas. Harus saja. Tu nak atas Tuhan lah. Tengok. Jalanan. Menatang apa jalanan? Dalil. Bukti. Mengaji tauhid macam tu. Satu-satu benda kita mengaku, mana buktinya? Baru kerja. Kau cakap mengaku gitu, mengaji pekoh tak apa. Pekoh kita ikut ulama ya. Imam Syafi'i kata gini. Imam Syafi'i kata gitu. Kalau kita nak buat korban, duit tak ada. Nak buat kena nak korban juga. Batai ayam jantan boleh. Tapi syarat dia dengan bertaklid kepada mazhab Abdullah ibn Abbas. Aku ni nampak gaya nak beli 700 lo ni. Mahal ni. Satu bahagian dulu 400 belah, lo ni 700 lebih. Mahal tak ada dah naik barang. Tengok. Lepas tu nak buat kena? Nak buat korban juga. Pergi korban ayam jantan. Mana dia? Mana? Ikut mazhab Abdullah ibn Abbas. Meleh perang ayam jantan, nak pergi siapa dia? Ustaz Zamri pun ada. Dia pergi dia. Aku dapat tahu pergi. Dia mau kata buat gila apa ambil di mana korban ayam jantan. Aku ikut mazhab Abdullah ibn Abbas. Boleh semelih ayam jantan buat korban. Pekoh macam tu. Tiuk dia ambil mana? Ikut dia. Sebab dia kata korban ni kira semelehan. Tu pekoh. Tauhid jangan. Kalau mau pegang Tuhan kekal, mana bukti? Dia kena fikir. Dia bahasa kena cari bukti. Tiap-tiap kita kena cari bukti. Bukan nanti Tok Imam seorang cari bukti, kita tak. Tiap-tiap dia dipanggil fardu ain. Masing-masing. Tengok. Jalanan dan percaman. Menatang apa percaman? Bukti jugalah. Dalil juga. Dalil mengapa Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri. Banyak dia buat buku tahun 88. Tak boleh jadi sungguh. Khalid Jafri tulis. Khalid Jafri tu masuk lokat terbaik dah, Pak. Tapi sampai hari ni tak boleh. Tak boleh sungguh. Satu benda terbaik. Tu dia panggil bukti, kata Anwar. 50 bukti Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri. Sampai hari ni tak boleh jadi. Macam tu juga. Ini bukti dia. Bukti kata apa? Kata Tuhan kekal. Dia kena cari bukti. Bukan Tuhan kekal. Mana bukti? Tak tulis. Bukan boleh gitu. Dia kena bukti lah. Sebab dia masalah iman i'tiqad. Dia kata. Jadi kata dan percaman, yakni bukti, kata Tuhan kekal itu ialah kita fikir. Bawa tengok. Dia tinih kata akal kita pula. Dia suruh kita pakai otak kita ni. Boleh kebajikan otak kita ni. Otak kita kena fikir. Mengaji tauhid. Dia kena pakai akal. Fikir tengok, dia kata. Tengok. Iaitu tiap-tiap yang binasa itu, tiap-tiap barang lah, perkara yang binasa itu, tentu ada yang membinasakan dia. Otak kita boleh fikir. Ini dia panggil apa dia? Dalil akli dia panggil. Dalil nakli ayat Quran. Huwal awwalu wal akhiru. Dia ada tu. Mana dalil Allah Ta'ala kekal? Huwal awwalu qadim kidam wal akhiru kekal, selesai lah. Wa yabqa wajhu rabbika zal jalali wal ikram.
dan kekalah wajhu. Kita pakai ulama khalah kata wajhu di situ ialah zat Allah yang kekal. Tu dalil nakli ayat Quran. Mana dalil dengan otak pula? Otak fikir tengok. Fikir tengok kok mana? Kalau bahasa benar, bahasa binasa lah tu. Tentu ada tukang membinasakan. Jadi kau tu klik. Maka otak kita akan fikir sendiri. Otak akan cari akidah. Ni, tengok. Maka otak kita fikir kalaulah Tuhan ini tidak baka, tentu binasa. Kalau binasa, tentu ada satu lagi yang tukang membinasakan dia. Macam kita lah. Kita jenis binasa, tentu akan kita boleh terima. Apa dia? Iaitu Tuhan yang membinasakan kita dengan mendatang akan arwah maut masuk ke dalam jasad kita ni. Dipanggil cukup tempoh terbit. Tengok ni, tu dia panggil kita ada tukang yang mematikan kita. Maka otak kita boleh fikir kalau Tuhan tidak kekal, tentu binasa. Kalau binasa, tentu ada tukang yang membinasakan dia. Dia kata tulis lah. Maka siapakah ada lagi? Adakah lagi Tuhan? Sebab benar tu telah dibahas dalam sifat kidam yang lepas dah. Atas pada Tuhan, tak ada Tuhan dah. Kalau atas Tuhan, Tuhan ni pula siapa apa? Jenuh habis. Tak habis kerja jugalah. Tu dia panggil. Dia kata dengar tu. Maka siapakah otak boleh fikir sendiri? Ada lagi yang terlebih kuat dan sakan. Sakan juga. Sing alih kat nun tu sakan. Jadi sakan. Benar sakan kita orang ulu ni ada tulislah kitab. Jadi sakan ni hebatlah. Degree apa panggil. Hebat. Siapa lagi yang kuat otak boleh fikir ni? Yang sakan pada Tuhan kita, yang boleh mematikan Tuhan. Akal tolak tak boleh terima lah. Sebab ada bahasan dah. Bahasan dalam sifat kidam dulu ni. Dah gitu. Kawan ni buat kawan ni. Kawan ni nak sebenarnya tidak. Kawan ni tak boleh jadi kerja. Balas mana nak jadi kita ni duk galik muaku. Situ akan menolak dipanggil mustahil akal. Maka kesimpulan dia wajib kekal macam tu. Tu bahakal dia panggil. Tengok. Dan sakan. Pada Tuhan yang nak binasakan Tuhan. Ada lagi kah? Atas pada Tuhan yang boleh membinasakan Tuhan. Kalau ada, siapa pula binasa kawanu? Kawanu pula. Kawanu. Tak habis. Kalau begitu macam mana nak ada? Jangan bukti yang kuat macam mana? Adanya kita. Kalau duk galik binasa tak jadi Tuhan, jadi kita benar. Tak lagi. Maka dia tolak mustahil Tuhan itu binasa. Tu dalil dia panggil dalil akli dia panggil. Tu ulama buat kita kata apa? Nak mengenal Allah, pertama Quran, hadis, dalil akli. 3 benda. Mari ada juga kata hidup kacam ngaji chip nama ilmu sifat 20 ni jiring jising buat penipala. Dah mu tu bodoh. Nabi kata tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Nabi kata tilik fikir kamu barang yang dijadi Allah. Jiring jising lembut kerah panjang pendek kecil besar, siapa boleh jadi? Tuhan. Jadi jalan mengenal Tuhan dengan mengenal barang yang dia jadi. Wala tatafakkaru fi zatillah. Jangan tilik fikir zat Allah. Zat Allah memang tak boleh fikir. Sebab tak ada benar nak dipadankan. Jangan kita belajar Tuhan bukan besar, Tuhan bukan kecil, Tuhan bukan licin, Tuhan bukan lembut, Tuhan bukan panjang, Tuhan bukan biru. Tuhan macam tu lah dipanggil. Sebab Nabi suruh gitu. Mari hak bahasa ni, tak payah. Kita mengaji kul huwallahu ahad sudah. Cukuplah tu dia kata. Dengan kul huwallahu ahad. Tak apalah kalau orang reti. Ahad tu dia boleh hurai dah. Kita kalau ahad entah apa? Senil. Pas senil lah sa. Pada sa gabau tu. Bengong tu dah. Orang hak alim reti tak pada sebut ahad dia faham dah. Ahad bagi berapa pula? Ahad sifat dia
Ahad zat dia, ahad af'al dia. Kita tu tak? Tak tu deh. Sebab itulah Tok Guru pecah pula. Buat sifat 20 di Quran hadis tu lah. Qul huwallahu ahad. Allah itu Tuhan yang esa, kata Muhammad. Esa pula bagi 3. Dia tahu dari situ. Maka buatlah kita esa pada zat dia, zat Tuhan jenis mana. Bukan jiring. Jiring tu tak apa pula. Kena boleh jiring pula. Jiring adalah perkara yang boleh dibelah, dikerat, dibagi, digicih. Seperti tiang ni. Kerat 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka Tuhan bukan belah tu. Tok buat. Tuhan lemuk kok. Lemuk tak benar mengemik ruang. Seperti angin. Dipanggil jismul latifah. Tahu dah satu. Lepas tu Tuhan kecil kok. Kecil sepuluh sekelip. Sekelip. Sekelip juga makhluk. Tu dia panggil mengenal akan benda hak Tuhan jadi. Kenal Tuhan macam tu lah. Tuhan bukan macam tu. Nak kena cokoh tak boleh kena. Tengok qala musannif rahimahumullah. Gitu nah. Maka otak kita pun mikir sendiri bab sifat yang ada di Tuhan kekal ni. Apa dia? Kita boleh fikir sendiri, adakah Tuhan yang lebih sakan yang nak boleh membinasakan Tuhan? Tak boleh. Sebab otak tak terima. Kalau boleh binasa, siapa dia? Dia ni buat siapa binasa dia? Buatlah. Tak habis rija. Gitu. Maka kesimpulan dia, Tuhan itu ada sifat kekal. Tengok. Serta pula kalau akhirnya binasa, maka tentulah dia bukan sedia. Kalau Tuhan tu binasa, tak ada sifat kidang pula dah. Hak kita bahas baru ni lah. Tu dia panggil tak boleh terima akal sekali. Kerana jadilah zat Allah Ta'ala itu mungkin. Bila Tuhan kena binasa, maka sifat Tuhan bertukar hakikat. Apa hakikat? Dia ada 2 benda. Binasa pun ada di dia, kekal ada di dia. Kok ni? Macam kita, ada hidup, ada mati, ada sihat, ada demam. Ada. Dia jadi 2. Tuhan ada dia sebelah ya. Dia ada kuasa, lemah tak ada dia. Kita ada kuat, ada lemah 2. Nak pergi kok ni? Boleh. Kita ada dengar, ada pekak. Tuhan dengar saja, pekak tak ada. Tu lebih hal. Tu beza tu. Kalau Tuhan yang ada habis mati binasa, bertukar hakikat Tuhan jadi mungkin. Apa mungkin? Benda yang boleh menerima kok ni. Mustahil akal tolak juga. Tak terima. Dan jaiz. Jaiz ni harus. Iaitu harus, benar harus macam kita lah yang menerima 2 jalan. Hidup boleh, mati boleh. Dia panggil benda jaiz. Benda yang bahasa berubah-ubah. Boleh gelap, boleh cerah. Boleh diam, boleh gerak. Tuhan gerak pun tak, diam pun tak. Lah mana weh? Tak tu deh. Bukan tak tu sikit-sikit, 2 hari tu deh. Maka tidak tahu, itulah tahu. Dia panggil tauhid sekat tu. Apa dia hak dia? Tiap-tiap ilmu ada hak dia. Apa hak? Batasan perenggang. Apa dia hak ilmu tauhid? Hak ilmu tauhid apa-apa waham. Apa maksud waham? Sengkaan-sengkaan yang datang pada fikiranmu itu baharu belaka. Habis cakap tu. Aku bahasa Tuhan macam ni, bukan dia juga. Dia mari pasal ni pula. Macam bukan dia lah. Apa yang mari fikiranmu tu baharu belaka. Sebab kamu tidak akan mencapai akan hakikat zat Tuhan dengan panca indera dan dengan sengkaan akal. Tak boleh lagi. Tuhan bukan boleh dirasa dengan tangan. Karena benda berasa di tangan dengan licin, kesak, licin, kasar. Tengok tangan kita. Tak, kita pegangkan keli licin. Maka Tuhan bukan licin karena boleh disentuh dengan tangan. Kalau licin tu macam ikan keli. Bukan kasar macam semeng. Bukan lemuk, macam punggung orang betina lemuk. Bukan punggung kita orang jantan kerakong. Sebab tu iklan dia mau tak panggil orang jantan buat iklan mutah orang jantan. Iklan ketiak dia mau tak panggil ketiak kita, panggil jantan. Iklan muka orang betina. Iklan rambut orang betina. Sebab tu Tuhan suruh katuk orang betina ni.
Ni dok sedih tunjuk. Ha pening sungguhlah. Kena bakar api boleh matu sayang ke kulit molek-molek tu. Kami wajatan tak apa. Ha nah, wajatan tak apa, aku mana pusing pun. Apa? Tapi ada juga kita orang jatan sama orang jatan. Ha nah, benda atas pada pusat, bawah pada lutut, sama-sama laki-laki tak boleh tengok. Ha ni. Ni kita dak. Okey, badan kita ni atas pada pusat ni. Ha, mahram kita boleh tengok. Orang yang lain tak tengok. Ni dak bawa sekerak baju tak pakai pergi kedai. Ayo, gitu minyak. Macam Arab Tina ke lah. Kadang-kadang tu dia umur ni 50 tu, dia mani sungai dia bos sini. Pak Loya dah halih rebah. Apa kedianya? Aku tua lah. Hei, tiap-tiap barang yang jatuh ada yang kutik. Banyak jawab itu dia. Dia mani roh gitu ya. Memanglah tanya aku tak berakhir tengok dia umur 60 lebih dah. Tapi Pak Loya meleleh tak dia. Kita makan buah pisang. Makan buah pisang. Kulit kita tak makan, kita tuk situ. Sehari ada tukang kutik. Lemu mari makan. Walau kita tak minat, ada lapis dia minat. Ceyeh duduk gerai habis cekak malam teramah tu. Umur 67 dah malam teramah tu. Tapi Ceyeh kata, puh. Aku duduk sting situ dia kata. Tanya kita hak umur 40-an, tak muh lah. Sebab tiap-tiap barang yang jatuh, ada yang aku tahu. Sebab tu muslimat lah. Kita hak mengaji ni, tutup aurat molek. Jangan ada tak boleh. Hukum dia pakai tak apa. Hukum tak boleh. Hukum tak boleh. Sebab tu Imam Syafi'i masa duduk di Baghdad, dia panggil call coding. Leh. Orang Tina hak tua-tua ni, dia kata bolehlah tutup buka sekarang ni. Tapi dalam perjalanan ke Mesir dia jumpa orang tua dengan sama orang tua bermain dalam hutan kurma. Tak boleh. Tua sama tua dia ada geran dia. Sebab orang jatang ni sampai ke mati tak habis geran. Nak siap-siap. Umur dia 70, 80. Berjalan sepak ujung tika apa rebah. Nak menikah tak? Nak. Mau kena faham mau nyari cipasan, jangan percaya sangat. Tengok kita. Kalau musonai rahimakumullah tu bukan tauhid tu pekoh. Masuk gila. Tengok kita. Allah musonai rahimakumullah. Faham gitu. Dan jaiz kalau Tuhan ni jenis kok ni boleh jadi, Tuhan jadi jaiz baru. Kita boleh lah kok ni boleh bertukar sedia. Hidup boleh kita, mati boleh kita, sehat boleh kita, sakit boleh dari kita. Tuhan dia sebelah kan. Tengok. Kerana kesemua yang terima kedua belah itu mungkin. Benda yang bahasa terima dua belah ni mungkin. Maka dunia ini dipanggil mungkin. Ni. Asal mungkin ni apa dah? Waktu kita di waktu imkan dulu ni. Perenggan dengan azali dulu. Dia panggil waktu imkan. Orang kita ni mungkin juga. Terbit mari cah ni kita dipanggil mungkin juga. Dia panggil mungkin wujud ba'dal adam. Mungkin yang ada lepas daripada tak ada. Mungkin juga. Kita ni jenis mungkin macam tu lah. Duk silat gitulah. Boleh sebut. Atau kita kata lawak macam mana aku jenis-jenis makhluk. Apa maksud makhluk? Khalaqa yakhluqu makhluqan, barang yang kena jadi. Boleh juga makhluk juga. Lawak macam mana kita jenis baharu. Apa maksud baharu? Berubah-ubah. Tak kata ada betul ada silap, tu dia panggil baharu. Atau kita kata lawak gena aku ni jenis mungkin, boleh juga. Lawak gena kita jenis alam boleh juga. Apa maksud alam? Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirun hadisun. Bermula alam tu benda yang bahasa berubah. Tiap-tiap berubah itu baru. Maka kita panggil alam pun boleh. Tapi tak kenalah bahasa sedap lah. Nak kena kita jenis alam. Alam apa lah. Tapi ku nak kira alam lah juga kita ni. Tengok. Tapi selalu kita guna ialah aku ni jenis baharu.
Ya. Jadi nak panggil mungkin pula boleh. Selalu dia mungkin waktu mana? Waktu perenggan dengan nak jalan lepas azali tu, dia panggil perenggan, dia panggil waktu imkan. Waktu tu antara ada dan tak ada kita tu. Allah nak timbul kita atau tak mau timbul kita. Maka dia nak timbul kita, jadilah kita makhluk. Cuma dipanggil juga mungkin, dia panggil mungkin wujud ba'dal adam. Hak lagi akan nak mari tu dipanggil mungkin sayujat. Apa mungkin sayujat? Mungkin yang selagi akan jadi. Kita tak tahu lah. Kalau nak jadi, jadi. Benar esok ni. Nak jadi tak jadi. Kalau jadi, jadi. Nak kata mustahil tak. Seperti bini kita nombor 2. Bini ku mari ni tapi duduk di rumah, duduk homestay Haji Zain. Tiap-tiap kita ni ada bini seorang. Bini 2 tak apalah. Jadi bini ketiga dia. Bini kita seorang. Bini kita nombor 2. Adakah mustahil ataupun wajib ada, atau mustahil ada, ataupun dia harus ada? Sayujat. Harus saja. Boleh jadi timur esok, boleh jadi esok lusa. Sebab tu muslimat jangan kata lakiku mustahil lah. Dia warok lakiku kaduk ngorak, jangan cip pasal. Bini mak laki, bini nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu mungkin juga. Yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Kalau Tuhan kena aki jadi, jadilah. Kelahi pecah kepala tak ada apa-apa. Faham gini? Sebab dia bukannya benar mustahil. Apa maksud benar mustahil? Benar yang tak ada sekali-kali. Ni. Ataupun benar wajib. Wajib apa dah? Wajib akal. Benar yang mesti ada seperti zat Allah tu. Jadi kita ni jenis mungkin. Jadi kalau orang yang menikah, anak tak boleh, jangan cakap kata mustahil lah. Jangan. Anak yang tak mari lagi tu cuma kalau Tuhan nak biar ada. Dia masih lagi sebab tu Tuhan suruh harap dia. Kerana dia benar mungkin saja. Kita miskin lah ni. Maka kaya tu mungkin dengan mustahil. Aku ni mustahil lah kaya. Bodoh cakap itu. Kerana kaya itu boleh jadi, miskin itu boleh jadi. Kita dua gitu. Ustaz Zamri agak-agak boleh jadi YB tak? Boleh jadi kalau nak jadi. Dr. Ibn Muhyiddin kata malah jadilah aku pergi ke Mumri, aku pula jadi Perdana Menteri. Dia benar mungkin cuma dengan cara jalan lah orang panggil. Tapi jangan nak kata mustahil. Sebab dia benar, kita jenis gini saja. Gini. Tengok. Jadi orang betina jaga molek tok laki. Sebab bini dia nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu benar mungkin saja. Kalau nak timur lah. Jangan dia cakap pandai sangat. Tak boleh laki ku bagus otak mau tu. Mau harap ke? Aku tak harap orang jatah ni. Ada kisah ni. Ni. Orang betina ni kadang-kadang dia kalau dengan laki bukan kisah. Kadang-kadang cara dia nak royak cerita ke laki tu tak kena pang dia panggil. Faham tak? Yang dia jadi kelahi cerai berai banyak lo ni kes ni. Kadang-kadang tu bukan ada apa. Kes dia tak kena time waktu dia. Waktu bila orang jatah tak marah. Ada kisah lah Tok Guru saya ya. Dia kata, dia buat cerita dia. Ada Pak Long tu dia ni ada parang puting. Dia parang puting zaman dulu kan berharga tak ada dah lah. Tanya Tok Iman tu lah. Zaman lo ni tak apa lah orang pakai cincsu. Zaman tu parang puting megah. Menikah tu bini dia kok mana dia tak kira nyoy sumeng parang puting dia. Klik bang. Parang puting ni apa sumeng. Aku cerai mu talak 3. Cerai terus sayang parang puting. Menikah sekor lagi. Dulu senang menikah RM14 zaman ni. Bukan macam loning. Kalau borang apa leh. Nak menikah seminggu 10 orang boleh. Nikah cerai. Pak Melaka aku menikah 6 orang. Seminggu pada 2 bulan pada. Zaman tu. RM25 nikah. Loning Cimapo nikah itu. Jadi dia menikah pula dah. Dia menikah kedua. Bini buat jahanam Allah parang putih tu. Cerai hak nombor 2. Dia pun royak klik-klik kerja letih-letih. Bang. Parang putih jana. Aku cerai mu. Masuk hak nombor 3 ni, cerai juga. Masuk nombor 4. Hak nombor 4 ni orang tina cerdik sikit. Main-main parang. Dia dah parang putih tu nak kerak kaya pipang patah. Dia kata dia tusuk lu. Jangan nak royak.
Jamu nasi kelik po semua tunggu belah malam bolak tidur tak katil. Dia waktu baik lah. Bang. Tadi ni yoh mi parang bang patah. Parang apa patah bang, patah esok kita beli 3. Tak. Sebab tank tu tank lain dah. Tank tu dia tak peduli memari tentang apa pun. Sabar. Tok Guru misal macam tu kita faham lah. Orang Tina nak royak orang jatah bila sejuk lu. Tidak apa tekah dia serenok. Tekah dia marah-marah mau royak mapuh dia mengamuk. Faham tak leh? Tengok. Hak tak menikah tak faham leh, kita faham lah. Tengok. Maka dia kata. Maka kesemua mungkin itu tentu baru ada. Bila benar mungkin tentu baru ada. Nak bahas kata apa ni? Nak royak hak kekal tu. Dia pergi sampai kok tu. Tengok. Dengan sebab ada yang mengadakan dia, tu akan tak terima. Kata apa? Tuhan itu binasa. Kalau Tuhan binasa, ada tukang yang membinasakan dia. Bila ada binasa, tentu Tuhan ni ada dua pihak di dia. Dua sifat. Ada nak kekal dan binasa. Kalau ada dua sifat, maka dia dipanggil mungkin. Bila mungkin, tentu baru. Lihat tu kelihatan. Tengok. Maka tentulah dia itu baru. Maka tetaplah bohong. Mau tengok tu. Dia tak tulis bohong, dia tulis bahong. Ba'alih hawaunga bahong. Jadi bahasa bahong ni bahasa tinggi. International language. Tahu. Kita bahasa malu nak cakap bahasa kita. Malu nak tampak. Ada lima royak orang belah teluk sirah. Tempat kami ni kalau pulai teluk sirah belah kuak. Dia cakap lagi pekat pada aku. Pekat lagi pada kita kot ni. Dia pergi kedai Cina. Sampai di kedai Cina nak beli mutu. Mutu atau kedai Cina tanya nak beli mutu apa haji? Kita nak beli mutu yang mahal. Dia cakap itu. Mutu yang mahal. Cina tu waktu baik mutu hak 200,000 tu. Bukan hak ni. Hak ni banyak mahal pakcik. Tak ada nak mutu yang mahal. Dia cakap gitu dia sana. Kita belah kami ada belah baling, belah pulai ponu, belah kampung Teluk Sirah muka sema. Orang kau ni bodoh dia cakap itu. Kita dia mau kata kami ni apa kita kata dia mata kampung kami ni gajah mana yang paling kecil. Belah sana gajah kecil, belah Teluk Sirah. Kampung kami masuk gajah dia. Dia tak sebut gajah, dia sebut gajah. Yang bahasa halus gigi tengok besar je. Tu dia kata bahasa kita ni banyak slang dia. Kena buat kitab bahasa kita ni. Tengok dalam kitab pada bahung dia panggil. Maka tetaplah bahung. Apa maksud bahung? Mustahil. Tuhan itu baru. Tuhan itu jenis mungkin. Jenis ada binasa ke dia. Seperti terdahulu kenyataannya pada dalil kidam. Masa kita bahas kidam dulu ni, sifat kidam dulu ni. Tidak dengan jalan daur, dengan jalan tasalsul. Tak boleh juga. Masa kita bahas bulan lepas. Bukti kata apa? Bahong kata Tuhan itu jenis mungkin. Kalau Tuhan jenis mungkin, maka dia asli baharu. Kalau baharu, ada tukar yang menjadikan dia. Maka Tuhan wajib kekal dia. Tidak ada binasa. Kemudian, jika kita buat kata, ni kira-kira buat ya. Bukannya sungguh. Dia kira-kira tengok. Kalau kau ni pula jalan. Dia kata, musoneh ni. Tengok tu wujud Syekh Khodir. Dia nak bagi kita kejap, faham boleh. Kalau jika kita buat kata, buat-buat lelah. Kira-kira tengok. Binasa ia Allah Ta'ala dengan sebab dia sendiri membinasakan dia. Kok tu buatlah. Tuhan ni tak binasalah dengan orang lain buat. Tapi dia sendiri membinasakan dia. Takut orang waktu baik kok tu. Ada orang semai gelong itu deh. Kalau dia semai kata Tuhan memang tak dibinasakan oleh apa dia. Tapi dia membinasakan diri dia sendiri. Main dah lah. Kok mana pula dah.
Jadi support atromeng itu. Ada kok ada orang sembang kok tu. Maka tok guru buat kira siap nak jawab kok mana. Kalau orang kata okeylah Tuhan ni tak ada sifat binasa. Kalau sifat binasa tentu ada orang biasa dia. Okey. Boleh jadi dia membinasa diri sendiri. Kok tu pula dah. Nak jawab kok mana. Tu kita. Dia kata kita buat kata orang ni, buat hukum siap-siap. Kira-kira tengok, takut-takut ada orang bahas. Tuhan memang pun dia tidak membinasakan oleh yang lain, tapi dia membinasakan dia sendiri. Tu dia. Maka tentulah bahung juga tak boleh terima akal juga. Bahung di sinilah mustahil juga. Kerana membinasakan yang hidup itu tetaplah dengan menjadikan mati padanya dengan dalil firman-Nya. Nak binasa hak hidup, Tuhan ni ada sifat hidup, hayat. Tu. Tentulah tetaplah dia menjadikan mati padanya. Jadi dia pun kena buat mati. Tengok. Dalil apa? Allazi khalaqal mauta wal haya. Tengok deh, Tuhan kata apa? Dialah Tuhan yang menjadi mati dan hidup. Jadi hidup tu pun Tuhan beri jadi. Mati tu pun Tuhan beri jadi. Kalau begitu, bermaknanya jika Tuhan ni kita, kalau lah ada katanya kata gitu, membinasa diri sendiri, maka dengan makna ia sendiri menjadikan sifat mati pada zat Ta'ala. Maka membawalah kepada ada makhluk yang terlebih kuat. Kok tu berada? Sebab mati itu juga makhluk. Kalau Tuhan mematikan dia sendiri, ini bukan ada deh, tapi kira-kira takut orang bengong bahas kok tu. Tak boleh jawab pula. Dia kata tak apalah, Tuhan memang tak ada orang mati dia, tapi dia boleh mati dia sendiri. Ming dah lawe. Nak jawab kok nak we. Kalau nak beri mati, tentu dia kena kita akan mati. Sebab mati itu pun Tuhan yang buat. Bila Tuhan nak mematikan, nak binasakan yang hidup, kena awak mari mati. Bila awak mari mati, menunjukkan mati itu lebih kuat daripada Tuhan pula dah. Makhluk juga mati itu pun. Jadi mati-mati itu pun makhluk juga. Dan sakan, tengok tu. Dan sakan pada Tuhan. Jadi mati itu jadi sakan pada Tuhan lah. Tak boleh masuk akal juga. Tak terima sekali-kali. Maka bahung dia. Dia ada ayat berapa kali bahung tu. Dia nak pergi kuat. Kadang-kadang dia buat dua. Ya. Bahung, kita nak baca bahung boleh. Aku nak baca bahung 222 kali boleh baca juga. Bahung. Kadang-kadang dia buat tu bahung, lepas tu dia buat dua. Bahung. Nak baca kat tu boleh. Kalau kita ni tengok dia nak baca macam mana tu ni, dia buat tanah 2 sampai 3 kali tu. Maka boleh baca 2 bahung. Ataupun boleh baca 222 kali. Bahung. Nak ayat kata apa? Nak beri kejap. Tok guru dulu dia tulis tangan ya. Hak mana mari berat. Saya dia bukti rehat tak minum air ke semaya apa sama-sama boleh itu. Mak tu tak ada kitab baca. Apa tu ustaz ayat atas dia? Ada ustaz lah juga, ustaz juga nak baca kitab, tak pernah ada kitab. Jam mengaji kitab nama guru. Beli baca tak salah tebang lah. Pening kepala mapuh. Start huruf ka, mim, lam, ya. Jadi dia pun bismillahirrahmanirrahim. Kamlai. Dia ka tu ku. Mim, lam, ya tu nak baca mulai pun boleh. Mulai pun boleh. Dia capur sekali ka, mim, lam, ya. Nak kata kena. Kamlai. Awal-awal lagi aku nak kata nak apa cakap siang awal-awal. Jangan lagi pasal. Bukan boleh bahasa gimik, beli baca dok. Nak jumpa tok guru. Menadah kitab bahan ta'rif. Kena mengapa matang dia. Belah tu. Baru tak pening kepala, tidak pening kepala gitu. Dia baca gitu nah.
Tengok. Saya ni baca kamlai lagi pening. Tengok. Kalaulah Tuhan tu orang ada ayat kata, kira-kira tengoklah. Kata mematikan diri, mati dan hidup. Tu pun Tuhan buat. Bila nak hilangkan hidup, mesti awak mari mati. Kalau Tuhan boleh matikan mati, maka mati itu lebih hebat Tuhan. Tak boleh jadi juga. Kerana mati itu makhluk. Dia kata, yang terlebih kuat dan sakan pada Tuhan lagi, maka bahum-bahum, dia kata. Serta pula membawa kepada tak sedia Allah Ta'ala. Tak kidang lah. Tak kidang klik. Kalau kata ada Tuhan ni ada tukang yang mematikan dia, maka iaitu mati itu jadi hak nombor satu klik. Satu mati itu pula, siapa nak mati pula? Aku nak minta lah. Mati hak nombor satu, siapa mati? Mati hak nombor dua. Mati nombor dua, apa mati dia? Mati nombor tiga. Gelong gitu. Jadi miring gitu deh. Tu mengaji belah tu deh. Jadi kita kejap dah setelah kita bahas gitu. Bahas tu untuk beri kejap saja. Supaya kita orang bahas, kita tak jadi gitu. Tu dia panggil kita mengaji ni, mengaji secara tafsili. Adapun mengaji tauhid ni, mengaji secara ijmali pun sah dah. Seperti apa? Allah itu kekal. Mana bukti? Ni, ada ni, langit bumi ni. Dia dah tu. Bukti Allah kekal. Percaya Allah kidam. Percaya? Mana bukti? Ni, bukti langit bumi ni, baru ni. Pakai modal tu sutir lepas dah. Tapi kalau orang pandai sikit, mari bahas macam ni, dia jadi gitu hati. Aku rasa maka itu kita pun wajib pula mengaji pada, kena mengaji pula secara tafsili supaya kejap tidak datang bangkangan, tak jadi gerak-gerak. Kalau orang bahas kau ni, kita waktu baik kau ni. Bahas kau ni, waktu baik kau ni. Supaya apa? Hati ni bahasa dia gitu. Orang bahas sifat kekal ke. Tambah lo ni pula dengan Facebook, dia mau dengan ayat Quran, hadis semua. Kita bingung pula. Tengok dah. Habis cakap tu dulu. Wallahu a'lam. Tengok. Bahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Nombor 3. Sikit lagi dah. Lagi 2 minit aku berhenti. Tengok. Mengaji ni kalau lama sangat mabuk menawa. Kalau bola tak apa. Masa tambahan. Lepas tambah baca kopi duduk lagi. Kalau mengaji ni Ustaz Zamri bila nak berhenti ni. Ngaji tak ada lama dia mula tak semua ngaji panjang dia. Tak apa kalau bola sampai sepak bola ke 12 malam. Tengok. Bahasa sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Saya nak ayat tu ya. Tak mau bahas lagi. Tengoklah. Sebab apa ulama ni dia sebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Bila ulama buat ni bersalahan. Apa maksud bersalahan? Tak semacam. Satu sifat lagi yang ada Tuhan. Tak semacam Tuhan dengan segala yang baharu. Kita dah ayat tadi baharu pun semacam, mungkin pun semacam, makhluk pun semacam. Sebab apa dia tak bubuh? Mukhalafatuhu ta'ala lil makhluk. Kalau kita boleh dah lah ni. Apa salahnya? Bersalahan Allah Ta'ala dengan makhluk. Bahasa betul ni. Tapi ulama dia, ilmu dia mau tinggi. Tak boleh nak hukum kita. Tak boleh nak bahas tak kawan. Tak boleh nak kepok dia mau. Dia mau buat siap dah. Kalau kita bubuh mukhalafatuhu ta'ala lil makhluk, bersalahan Allah Ta'ala dengan makhluk. Apa maksud makhluk? Makhluk ni khalaqa yakhluqu makhluqan. Barang yang kena jadi. Esok orang katanya, jadi Allah bersifat, apa dia sifat lagi? Bersalahan Allah Ta'ala dengan barang yang kena jadi. Hak tak jadi lagi deh. Dia tu tu. Jadi Tuhan semacam lah dengan hak tak jadi lagi tu. Hak tak mari lagi tu. Dia buatlah, suruh juga. Sebab tu ulama buat siap. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Tuhan tak semacam dengan baharu. Apa maksud baharu? Benda yang berubah. Tuhan tak macam benda berubah. Ada tak ada macam-macam. Benda berubah luah banyak. Tapi dengan makhluk tak boleh. Ataupun
Kenapa tak royak mukhalafatuhu ta'ala lil mungkin? Tuhan tak semacam dengan sekali. Kerana mungkin banyak, ada mungkin yang kena jadi dah, ada mungkin tak jadi lagi, ada yang mungkin selagi akan jadi. Ada yang mungkin tak akan jadi. Dah banyak nak. Tu ulama buat siap. Jadi kita hak baru-baru ni, walaupun kita master PhD mengaji kemah luar negara, klik jangan duk koneng. Sebab tak padan langsung dengan ilmu kita. Demo mengaji bukan sikit-sikit. Mengaji dengan penuh barakah. Tok guru beratus orang. Kita cuma gimik pakat bubuh depan, klik sini jadi kemah. Komplain kita. Tok guru pondok tak pandai lah. Ulama dulu silap kata lah. Padahal demo tu siap cara-cara nak hukum segala ilmu. Jangan duk bahas tak ketahuan. Sebab tu kita tukang baca sudahlah. Kerana demo lengkap siap dah. Kok ni. Bahasa Arab demo pun tinggi. Tapi mari lapis baru gini. Kitab jenis ni tak boleh baca dah. Kitab ni banyak tak kena. Tak kena kan kita bengong. Kitab Matla'in Badrin tu pun demo komplain lagi. Tak kena lagi. Dah amalan kita nak tahu mana orang dulu. Tu tuan-tuan. Jaga-jaga mulai. Sebab kita hari ni berbangga dengan pakar PhD lah, MDD lah, DAP lah, PPBN semua. Tengok pakar, ustaz tu best, HD. Jangan. DVD lah, CD lah semua situ. Jangan nak tengok situ. Ni masalah tu lah kita ni. Tengok dia mana, nak cari siapa dia ni mesti profesor. Pakar Malaysia beri. Bawa pergi lawan Tok Guru Pondok. Pakar apa tak ada. Tok Guru Saleh orang panggil pakcik dia. Bagi cocok tak tahu. Peluh tubik kot ni kot. Anak murid dia seorang, saya ingat Tok Guru sebut. Anak murid dia seorang, saya ingat masa kuliah dulu dia lah. Jadi qadi zaman dululah. Bila jadi qadi nak latih Tok Imam. Tok Imam nak temu duga jadi Tok Imam. Bila dia gitu, mari-mari tu tanya soalan. Sa dia apa? Iaitu sa tu bagi tiga. Sa pada zat, sa pada sifat, sa pada perbuatan. Apa maksud sa Tok Imam? Dia tanya Tok Imam lah, hak nak jadi Tok Imam. Tok Imam tu kata sa ni satu lah. Satu pada zat Allah Ta'ala, satu pada sifat dia, satu pada perbuatan. Perbuatan Allah takkan satu, langit bumi dua dah. Mencampur dengan orang tiga. Tok Imam tu wah lah. Peluh lah. Dia kata mu jangan nak jadi Tok Imam lah, klik sesat orang lagi. Dia klik mengaji dulu. Allah malu tak tuan-tuan. Jangan kau tak tahu. Tauhid tak kena. Kalau tak sah faham Tuhan, perbuatan Tuhan adalah satu. Satu kena langit dengan bumi dua. Campur dengan kita tiga, kita berapa orang? Jadi pening lah. Tak faham wahdaniyah pun tak reti lagi. Nak jadi Tok Imam gena. Hamat klik gitu ya. Tu orang dulu tuan-tuan. Kita hari ni tak apalah, senyum-kenyih sang je kan. Faham gena boleh sang. Jangan cik pasal tak tahu. Aku tak berani betul. Dengan Tok Guru jangan cik pasal. Tengok awet. Ada kisah satu lagi lah. Ni. Ada kisah Ustaz Caca. Ada kawan saya lah, kita. Ustaz Saling dia kita. Ada ustaz lah, tapi saya klik Allah lah. Dia cerita sikit tapi saya Allah lebih sedap. Ada ustaz Caca apa kita lah, boleh baca ayat kursi sikit ketis patah dua ni. Kebetulan sakit duduk di hospital. Sebelah dia tu ada orang tua seorang. Pakai baju pagoda tak kira pak cik mana ni kau tu. Dia apa ustaz ni? Pak cik sakit pak cik? Kau boleh ada pak cik kena baca amal surah Kul pak cik. Baca kuliah 3 kabar, baca 3 Kul pak cik, ayat kursi. Oh gitu ke? Pagi-pagi pak cik buat gini, semaya sunat gini, hajar pak cik. Pak cik tu pula. Ha deh. Belah petang sagi teng waktu rehat orang nak melawat. Berti bang 2 utir 3 utir turun geng serban tajam, serban merah, serban apa semua, janggut panjang, janggut pendek turun belakang lah. Turun mari berderet tu, mari salam dengan orang tua tadi. Pakat tiung tangan. Baba boleh sihat lagi. Allah baba ponok. Yang kita duk hajar 3 Kul ke dia nak cari malu muka.
Kita ada patah dua reti sutir dua dia. Ni orang tahu ustaz preh-preh. Dia ingat orang tua seperti dia. Silat pergi hajar ke? Hajar ke tok guru besar bukan pondok. Tok guru bukan sakatku, dia boleh hurai qaf tu nak tanpa, lam tu nak tanpa. Alih tu nak tanpa. Mampus kekeng kita. Kita pun dah ajar dia leh. Sebab tu tengok orang belah yang pasar tok guru pun tu. Sebab tu saya tak berani royak dah. Aku tak reti deh. Tengok. Habis zakat tu dulu. Bahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fakihna fid din wa alimna ta'wil ja'alna min ibadikal ulama wa salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya jamak siapa ya?